Alright. Okay, so sesi malam ini santai je sebenarnya. Yang pertama sekali, sesi yang pertama akan Coach Nora dan Cikgu Diana akan share pasal produk. Actuallynya pasal produk yang kita guna dalam program ni lah. Okay, kejap. Dayan, boleh tak Dayan setting jangan saya jaga pintu sebab asyik ada orang ketuk je. So saya rasa terganggu nak bercakap. Sebab tadi I think your daughter buat saya co-host kot. Okay. Right, so sharing produk kita malam ni iaitu 2 produk je lah. Dia sebenarnya ada banyak dalam food kit kita tu. Okay, macam yang saya biasa mention sebelum ni lah. Dalam HD ni apa-apa yang kita guna dalam food kit kita, semuanya yang kita dah pilih yang terbaik lah untuk semua. Dan ada reason masing-masing, ada kebaikan masing-masing. Tetapi kita tak mampu nak belajar semua ni dalam satu masa. So kita belajar sikit-sikit lah. Bagi orang baru, belajar sikit-sikit. Tak apa, kalau tak tahu apa kebaikan tu, just follow dulu apa yang kita sarankan dalam program ni dan kita belajar sikit-sikit. Terlalu banyak ilmu, jadi kami pun tak boleh nak bagi kepada anda semua ilmu ni dalam masa seminggu ke, dalam masa beberapa hari join. Just follow dulu. So untuk sharing kebaikan apa supplements dan items yang kita guna dalam food kit ni, kita akan ada macam siri lah, dari masa ke semasa kita akan buat satu-satu ataupun mungkin kita buat sesi sharing macam ni ataupun kadang-kadang kita buat short video. Jadi dari masa ke semasa kena sentiasa stay tune lah, kena sentiasa baca apa yang kita bagi dalam grup besar, grup kecil dan sebagainya. So untuk hari ini kita akan share pasal 2 produk sahaja, iaitu Altic C dan FOG. Sesi kedua kita ada sesi perkongsian perjalanan HD yang akan diberikan oleh seorang doktor. Okay, saya tak nak mention lagi nama dia. Okay, seorang sahabat baik saya. So dia akan buat sharing dia. Dan yang ketiga sesi yang terakhir kita akan discuss pasal cara-cara nak maintain KPI. Okay. So bagi yang baru bermula, kalau tak nak stay untuk sesi yang ketiga pun tak apalah bagi yang baru bermula. Cuma untuk sesi yang pertama dan kedua sahaja. Okay, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada sama ada Cikgu Diana ataupun Coach Nora lah. Saya pun tak tahu siapa yang nak mula dulu ni. Okay, persilakan. Nora ke saya? Dayan dulu lah. Okay. Sekejap ya. Macam di co-host balik boleh mah? Boleh Dayan, boleh. Okay. Okay, nampak ke? Nampak, boleh nampak. Okay. Baru saya nak try cerita sikit lah, saya harap kalau ada doktor-doktor dalam ni yang dengar boleh betulkan lah kalau ada fakta saya tersilap, sebab ni pun baru belajar semalam ni sebenarnya.
Okey, jadi kita nak bercerita tentang Arctic Sea. Jadi sebelum nak bercerita tentang Arctic Sea ni, saya nak cerita sikit tentang omega 3. Jadi omega 3 ni yang kita disarankan ambil dalam HD ni sebab dia adalah ejen kesihatan kita lah, ejen untuk membaiki keradangan. Jadi omega 3 ni adalah sejenis lemak yang kita boleh dapat daripada pemakanan sahaja. Ini antara sumber-sumber omega 3 yang kita boleh dapat lah daripada ketika sini kita boleh tengok daripada contohnya daripada chia seed, flaxseed, ni avocado, minyak ikan ataupun minyak zaitun, salmon, walnut dan sebagainya. Ni kita kena perbanyakkan pemakanan sebeginilah dalam HD kita. Jadi apakah omega 3 ni? Ejen kesihatan yang hanya boleh didapati daripada pemakanan. Jadi kita ada banyak sumber-sumber keradangan dalam hidup kita, daripada makanan boleh menyebabkan keradangan, daripada persekitaran boleh menyebabkan keradangan. Jadi kita nak baiki balik keradangan tu, kita salah satunya adalah melalui pemakanan dan pengambilan omega 3. Jadi ada banyak jenis lah omega 3 ni sebenarnya, antaranya yang ALA, EPA, DHA ni. Dalam Arctic Sea kita ada EPA dengan DHA ni. Jadi antara sumber-sumber yang tadilah flaxseed, walnut, minyak canola, dan bila kita gunakan minyak untuk menggoreng pun, yang nak guna masak-masak dalam dapur kita pun, kita gunakan minyak yang ada omega 3. Kita kena perbanyakkan sumber omega 3 dalam kehidupan kita. Telur pun kita beli telur yang ada omega 3. Apa sajalah yang ada omega 3 tu, insyaAllah. Jadi ini pun antara sumber-sumber omega 3 yang kita ini tadi, yang ada ALA, EPA dengan DHA ni, minyak flaxseed, chia seed, walnut, salmon, minyak canola, sardin, soybean oil. Ni kita galakkan sangatlah yang orange juice ni dulu oyster, makanan-makanan yang daripada makanan laut lah, makanan seafood. Telur pun kita ambil yang ada omega 3, edamame, kemudian kita ada udang, tuna dan sebagainya. Makanan laut pun, makanan laut dia kaya dengan omega 3. Okay, seterusnya, inilah kita ada suplemen tambahan dalam HD. Kita gunakan Arctic Sea sebab dia sangat kaya dengan omega 3 dan dia sangat special juga sebab dia ada juga kandungan omega 9 daripada minyak zaitun. Jadi bila omega 3 ni dia bergabung dengan omega 9 ni, dia boleh mempercepatkan pembaikan badan kita. Jadi omega 3 kita ni pun special. Walaupun orang kata kita ada sumber-sumber minyak ikan dari luar kan, banyak lagi sumber-sumber minyak ikan daripada produk-produk lain, tapi special daripada Arctic Sea Forever Living ni, dia ada gabungan omega 9. Dan sumber omega 3 juga walaupun daripada ikan, tapi daripada ikan yang terpilih, daripada lautan Antartika ataupun lautan Arktik yang sangat sejuk dan bebas daripada pencemaran. Memang kita ada banyak makan ikan, kita ada dapat omega 3 daripada ikan. Tapi kalau ikan-ikan dekat tempat kita ni, kita pun fahamlah kan ada banyak sumber pencemaran. Tapi kalau dekat Arktik tu memang orang jarang pergi, jarang ada industri dan sebagainya. InsyaAllah dia lebih bersih, lebih pure lah, lebih tulen. Jadi Arctic sini sebab dia ada banyak omega 3. Sebab dia ada banyak omega 3 dari dia pula. Okay. Ni antara peranan-peranan omega 3 lah. Yang paling penting sekali dia membaiki kesan-kesan keradangan dalam badan kita. Jadi kita dah tahu dah badan kita ni bila radang, kita boleh kenal pasti badan kita ni radang macam mana sebab bila kita rasa kita ni lemah, lemau, ngantuk dan sebab kita tak sihat, kita terasa sendiri kita ni tak sihat. Kita pernah rasa sihat dan bila kita sakit kita akan tahu kita ni memang tak sihat macam mana. Sakit dengan sihat kita boleh kenal pasti. Bila kita sihat macam mana, bila kita sakit tu macam mana. Rasa macam lemah, rasa macam sembelit, rasa macam ngantuk selalu, rasa macam gatal. Segala penyakit tu biasanya berpunca daripada keradangan. Kalau kita sihat, insya-Allah kita tak rasa macam tu kan. Kita rasa segar, bangun pagi segar, nak buat ibadat semua segar, tak ada rasa kaki-kaki, sakit tu sakit ni. Tapi bila kita start je rasa sakit, bermaksud ada something wrong dengan badan kita. Jadi bila ada something wrong tu biasanya lah berpunca daripada keradangan. Dan keradangan ni kalau ikut sekarang ni biasanya berpunca daripada pemakanan kita. Sebab tu orang dulu-dulu tak ada sangat yang
rasa macam obes sangat, ada penyakit sangat, boleh hidup sampai, kalau betul-betul lah yang moyang kita dulu tu boleh hidup sampai 80-90 tahun. Macam sekarang ni kita tengok Mak Kilau kan, Mak Kilau pun arwahnya pun dia boleh hidup sampai 100 lebih tahun sebab biasanya dia orang menjaga pemakanan. Orang dulu-dulu tak ada yang makan-makan yang diproses. Kita semakin moden, semakin banyak makan diproses, semakinlah kita makin senang lah kan sebenarnya. Makin senang tapi dalam masa yang sama kita menyusahkan diri kita sendiri. Jadi sebab kita dah, kita tak boleh nak elak sebab benda tu memang dah ada. Jadi antara cara nak handle masalah tu dengan membaiki makanan kita, kita ambil makanan yang betul-betul sihat, betul-betul bernutrisi, dan dalam masa yang sama kita cuci, kita detox balik apa-apa yang menyebabkan keradangan dalam badan kita. Contoh, kalau kita nampak baju kita pakai kotor kan, kita akan basuh dengan cuci dengan sabun dan sebagainya. Itu yang kita nampak. Kita nampak, kita cuci. Sebab dia kotor, kita cuci. Tapi dalam badan kita ni, kotor, rosak dan sebagainya, tapi kita tak nampak. Jadi, bila kita tak nampak tu kita buat biasa je, kita biarkan je. Tapi sebenarnya dia makin lama makin teruk, makin kotor, makin teruk, makin teruk, makin teruk. Jadi kita kena kita dah tahu sekarang, kita dah ada ilmu, kita tahu benda tu semua merosakkan badan kita. Jadi kita cuba detox, kita cuba cuci badan kita. Antara ejen penyucian tu adalah RTC ataupun omega 3 ni. Jadi bila kita dah ada kandungan omega 3 dalam RTC ni, kita gunakan sepenuhnya. Jadi boleh bagi kesan keradangan dalam badan kita. Dalam masa yang sama, omega 3 ni juga dia menjaga kesihatan otak. Jadi kita boleh kurangkan sikitlah nak cepat nanyuk, cepat lupa dan sebagainya. Selain daripada antara satu lagi kita kena mengaji dah kan. Satu lagi dia menjaga salur darah. Menjaga salur darah, dia mengelakkan kolesterol tu daripada terbentuk, dia membuang segala plak darah tu. Jadi bila darah tu dia dah bersih macam longkang kan. Longkang kalau kotor, air nak lalu pun tak boleh kan, dia tersumbat. Sama juga dengan salur darah, bila tersumbat macam-macam penyakit datang. Jadi bila kita jaga salur darah, dia bersih, dia lancar, jadi dia boleh menjaga jantung dan semualah tempat-tempat dalam badan kita tu. Kalau macam kulit pun lagi jadi lebih cantik dan sebagainya. Cuma kalau orang ambil artis ni, kalau dia ambil ubat cair darah, kena hati-hatilah. Dan sebab tu kalau orang yang masuk HD ni, kalau dia ambil apa-apa ubat, dia kena sentiasa bagi tahu doktor ubat apa yang dia ambil. Sebab kalau ada setengah ubat tu mungkin dia ada kesan-kesan lain tu yang mungkin ada dengan suplemen lah. Dia kena rujuk doktor. Jadi sebab tu kita tak galakkan orang-orang ambil suplemen ni tanpa rujukan dengan doktor lah. Jadi bila masuk HD, memang dah ada doktor, memang dah ada doktor guide. Jadi kalau ada masalah, kita boleh rujuk doktor. Sebab bila dia ambil cair darah, sebab satu lagi, RTC ni dia boleh mengelakkan darah beku. Dia mencairkan darah. Jadi kalau orang ambil ubat cair darah, ambil lagi RTC, takut darah dia tu menjadi terlebih cair lah. Dia terlebih cair tu mungkin ada kesan-kesan lain yang mungkin timbul. Apa-apa rujuk doktor. Dan sebab tu masa yang COVID-19 tu Dr. Adibah dia galakkan ambil RTC sebab COVID-19 tu kan dia membekukan darah yang menyebabkan banyak kesan-kesan lain kan. Jadi bila kita ambil RTC ni dengan betul, dia boleh mengelakkan darah beku dan mengurangkanlah kesan-kesan yang teruk daripada COVID-19 tu. Jadi macam mana, saya tak ada gambar, tak sempat nak letak gambar salur darah sebenarnya. Bagaimana RTC dia membantu penurunan kolesterol. Jadi antara satu kesan yang baik daripada RTC ni, dia menurunkan kadar pembentukan kolesterol dalam salur darah dan turunkan plak di salur darah. Ada banyak lagi sebenarnya dia punya kebaikan daripada omega 3, saya tak masukkan sebab saya takut nanti jadi overclaim pula. Kan? Dia kata boleh mengelakkan kanser, boleh membantu pertumbuhan bayi dalam perut, menegakkan sakit badan, darah tinggi dan sebagainya, migrain, sakit kepala. Itu semua tu berpunca daripada salur darah kita tadi ni. Salur darah dah okey, dah cantik, dah lancar, insya-Allah penyakit-penyakit lain pun boleh hilang. Jantung tu dah ada kan, stroke, jantung ni juga dia boleh kalau orang yang ada penyakit jantung dia tu berdegup dengan sangat cepat, dia boleh menstabilkan balik kadar degupan jantung. Kulit, tulang rawan, darah beku, tumor, kanser, eczema dan sebagainya. Banyak lagi lah sebenarnya kebaikan omega 3, tapi yang puncanya tu tadi membagi kesan keradangan lah. Bila radang tu dah hilang, dah baik, insya-Allah yang lain semua tu akan bertambah baik, insya-Allah. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.
Ada apa-apa soalan ke? Okay, thank you. Terima kasih Cikgu Diana. Ada apa-apa soalan tak? Ataupun kita boleh tanya nantilah. Okay, so kita minta Nora present. Kak Seterusnya, Dayan boleh tolong Sekejap. present. Tapi you kena tunggu I cakap next baru you tekan nanti. Okey tak Dayan? Sekejap eh. Okey, nampak. Okay. So, Dayan tekan sekali. So saya pun baru juga belajar lah pasal FOG ni kan. Jadi mana-mana coach, doctors yang ada dalam ni, kalau apa yang tersilap, terkurang, tolong perbetulkan lah. Jadi sebelum kita start bercakap pasal FOG ni, mungkin kita perlu orang kata buat reflection sikit lah. Kenapa dalam hormon diet ni ada dua persoalan yang paling penting lah bagi saya. Kenapa hormon diet ni sangat menitik beratkan kepentingan dan keperluan nutrition yang secukupnya. Okay, next Dayan. So lagi satu soalan, kita tanya diri kita everyday apa pemakanan yang kita sediakan setiap hari, setiap meal tu adakah cukup nutrition. Kalau tanya saya sendiri, saya rasa selalunya saya ada masalah dengan sayur. Sebab sebelum ni pun memang tak suka sangat makan sayur. Bila start HD memang memaksa diri makan sayur, and then bila makan tu kalau nak ikutkan half plate tu memang rasa macam seksa nak makan. Itu dah menunjukkan kalau saya makan setakat yang saya mampu, high likely saya punya intake fiber tu tak mencukupi kan. Jadi tanya diri kita sendiri macam mana apa yang kita prepare hari-hari, adakah setiap pemakanan yang masuk dalam perut kita mencukupi keperluan badan. Dan sebenarnya next ada konsep HD ni untuk kita faham kenapa HD menitik beratkan kepentingan dan keperluan nutrition ni, kita back to the basic konsep HD. Kenapa kita berdiet dengan HD ataupun anti-inflammatory diet? Adakah untuk kurus semata-mata? Kan sebenarnya konsep yang dititik beratkan adalah untuk sihat. Apa maksud sihat tu? Ialah untuk membaiki dalaman kita yang kita tak nampak tu kan. Kalau benda yang sakit kat luar tu mungkin lebih mudah, mungkin lebih kita senang di-trigger untuk pergi cari rawatan kan. Tapi bila melibatkan dalaman kita, yang tu yang selalunya menjadi challenge. And sometimes kita dah tahu sakit ke dalaman kita tu mungkin kadang last minute. So diet HD ni is untuk membaiki keradangan yang dalam badan. Sebab penyakit-penyakit yang datang tu sebenarnya berpunca daripada keradangan kan, inflammation dalam badan kita dan juga kestabilan hormon. Maklumlah umur dah makin meningkat kan. Jadi diet untuk sihat dan macam mana nak sihat ialah dengan membaiki keradangan dalam badan dan menstabilkan hormon. Dan macam mana pembaikan tu berlaku. So saya pun bukan yang arif nak bercerita pasal tu sebab kita pun selalu mendengar dari pakar fisiologi kita kan, Dr. Adibah. So saya galakkan bila ada kadang-kadang kemusykilan ke apa ke, kita refer balik kepada perkongsian yang terdahulu. Dr. Adibah akan cerita dengan lebih details kan. Cuma bila saya join HD ni, yang saya betul-betul faham sekarang, kenapa kita sakit sebab sel-sel badan kita ni tak cukup makanan. Nutrition tu tak cukup. Bila sel-sel badan tak cukup, macam mana organ-organ badan kita ni nak sihat kan? Jadinya itu yang keutamaan dalam program HD. So bila sel badan kita sihat dan organ kita pun sihat. Bila organ kita sihat, salur darah kita semua dah tak ada blockage apa semua, maknanya sistem badan pun orang kata bergerak dengan lancar lah kan. Macam mesin, macam kereta lama kan. Kalau you tak pergi overhaul, you tak pergi servis kan, kadang tak boleh start enjin, betul tak? So kena overhaul, kena bersihkan yang dalaman tu. So dengan cara pemakanan yang sihat ni juga, lemak-lemak yang berlebihan sebab dia dah proses dengan betul kan. So lemak-lemak yang berlebihan pun
akan diproses dan dibuang yang mana tak nak tu. Lepas tu resultnya, bonusnya kita dapatlah mencapai berat badan yang ideal, BMI yang ideal. So that is the end result lah, okay. So sekarang saya nak share kenapa FOG. Okay, next ada ya. Apa itu FOG lah? Field of Grass by Forever. FOG ni memang an excellent green food source. So ini adalah salah satu suplemen yang diformulakan sebagai salah satu dalam diet plan kita lah. Okay, next slide. So dia membekalkan minerals, vitamins, protein, enzim, asid amino, antioksidan dan juga klorofil. So mari kita tengok apa yang ada dalam field of grass ni. Next, okay. Dia ada daun bali muda. So daun bali muda ni membekalkan all these elements lah, potassium, calcium, magnesium, iron and so on. Lepas tu dia also ada wheatgrass. Kita pun ada guna wheatgrass dalam AO juice kita kan. So ini ada tambahan lagi dalam wheatgrass dalam field of FOG. Dia also ada vitamin, minerals dan trace elements. Trace elements ni is actually macam iron, sodium semua tu jugalah, tapi dia dalam amount yang kecil lah. That's what apa maksud trace element lah. Saya google juga tadi. Bila dia amount dia less than 100 milligram, so dia panggil as trace element. So wheatgrass ni pun ada dose element mungkin dalam dose yang rendah. Lepas tu ada alfalfa yang dimasukkan sekali yang also rich in minerals and vitamins. Specifically vitamin A, B6, E and K. Dan selain daripada 3 bahan utama ni, ada juga cayenne pepper and also honey. So cayenne pepper ni dia akan tolong kita punya digestion, healthy circulation. Honey memang kita dah tahu kan, dia memang mempunyai banyak sangat nutrition dia, khasiat dia. Ada vitamin, mineral, amino acid dengan dia guna untuk promote energy and maintain the body's health. So all in all, apa sebenarnya khasiat FOG ni dalam overall HD pemakanan kita, okay? Next slide. Ada macam-macam khasiat dan satunya untuk tingkatkan metabolisme badan and tingkatkan juga sistem imun badan kita. Dan serat-serat dan the fiber kan yang ada dalam FOG ni, dia merangsang penggunaan tenaga badan. Lepas tu dia akan bantulah untuk bakar kalori kan. So sebab itu is also help untuk kita mengurangkan berat badan sebab dia tolong bakar kalori, so dia tingkatkan metabolism kan. Lepas tu dia boleh meneutralkan uric acid daripada pemakanan protein kita like ikan, ayam, telur, daging dan gula ni untuk orang-orang yang tak ambil HD lah kan. So pun boleh digunakan untuk mereka lah kan. Protease ni saya google tadi maksudnya enzim. So enzim ni yang ada dalam daun bali muda, yang bali leaves ni, dia guna dia untuk mencernakan protein dalam usus kita. So that's why it help all the digestion kan. And then of course mineral memudahkan sistem penghadaman. Lepas tu of course dia nak singkirkan logam berat kan, daripada hati kita, hati kena proses. So also membantu untuk meningkatkan kesihatan hati, dan membantu singkirkan toksin dan seterusnya, turunkan berat badan macam saya cakap tadi. And then dia juga boleh kurangkan sakit otot dan meredakan kesakitan sendi. Juga sesuai untuk masalah tulang dan otot kerana tinggi magnesiumnya. Dan mineral dan vitaminnya juga dimanfaatkan untuk membantu kesihatan kulit. So orang kata almost all in one dah ada dalam FOG ni. So kita cubalah yang terbaik mungkin untuk follow formula-formula yang dah diberi, yang dah dibekalkan untuk kita melalui HD cycle kita. Okay, so rasanya itu sajalah yang saya nak share untuk malam ni pasal FOG, dan siapa-siapa yang ada additional information, nak add on ke apa ke, boleh je, sama ada dalam chat box ataupun at the end ke kan Dr. Rahmah, kita tengok macam mana. Okay? Okay. Alhamdulillah, thank you Nora. Ada apa-apa soalan tak untuk Coach Nora dan Cikgu Diana? So pada soalan boleh on microphone lah. Sebab dalam chat box rasanya tak ada apa-apa soalan. Ataupun kalau teringat nanti ke boleh tanya dalam grup, tak ada masalah. Tanya coach masing-masing pun boleh juga. Alright, ada tak siapa nak tanya soalan?
Okay. Kalau tak ada, kalau teringat ke sekejap lagi ke nanti tulis dalam chat box pun tak apa. Okay, so kita dah ada yang nak share pasal perjalanan HD dia, sebenarnya Dr. Noraini. Okay, so Dr. Noraini dah masuk, baru balik dari klinik tu. Saya minta juga jasa baik dia untuk share dia punya perjalanan HD dia bersama kita semua pada malam ni lah. Okay, so Neng boleh mula? Neng ada slide kan? Dayan, dekat Dayan slide Neng. Satu gambar je. Satu gambar. Okay. Dot. Ada ke? Okey, sementara tu saya perkenalkanlah Dr. Noraini ni kawan baik saya sewaktu di MRSM William dulu. Okey, lepas tu kita sama-sama buat matrikulasi USF. Lepas tu kami terpisah. Dia ke Australia dan saya ke UK. And then ni lah baru berjumpa balik sebab HD ni lah kan Neng. Nama terpisah dengan dia. Dan sekarang ni Dr. Noraini ada klinik lah bersama dengan Dr. Najihah. Kat mana Neng klinik ni? Bandar Tasik Puteri Rawang. Bandar Tasik Puteri. So kalau siapa nak jumpa Dr. Noraini nanti bolehlah pergi klinik dia. Nek dah ada biometrik kan dekat klinik? Ada tak? Apa dia? Biometrik skill tu ada kan? Karada skill untuk buat. Ada. Kalau siapa yang berdekatan kalau nak buat biometrik measurement boleh pergi klinik Dr. Noraini, Dr. Najihah. Okay, so saya serah kepada Neng lah untuk buat sharing. Assalamualaikum. Saya bukanlah orang yang terbaik ya untuk apa jadi contoh sebab saya baru je mula program ni masa bulan Ramadan hari tu. Tapi saya mula kenali program ni selepas saya terlihat dalam grup WhatsApp lah seorang sahabat saya nampak dia telah mengalami perubahan berat badan yang banyak lah dan dia telah mencapai berat badan yang dia tak pernah dapat sebelum ni. Jadi lepas tu saya contact dia. Dan lepas tu Mah kontak saya balik. Dan saya masa tu saya agak skeptikal dengan program ni sebab saya ada gastrik yang teruk. Jadi bila gastrik yang teruk ni sebab saya tengok dia punya jus tu banyak lemon lah, hijau lah, nanas lah, habis dah boleh lepas tu ni. And then saya pernah ada history of recurrent breast cyst juga. Sebab saya pernah ambil Herbalife. And then saya pernah got a very big fibroid sampai kena buat hysterectomy. Semua saya kena itu Herbalife. So saya agak skeptikal lah benda yang ada protein-protein ni. Tapi lepas saya cakap dengan Mah tu, saya fikir saya should start cuba dulu ambil pantang larang dia last year. So actually last year tu saya dah start cuba practice tak ambil gluten. Saya cut saya punya dairy product. Saya cut saya punya sugar intake. And then saya tak ambil caffeine langsung lah. It's actually quite difficult at first sebab saya ni baker tau. Saya suka buat roti cake biscuit almost every week saya buat. So start pada bulan 10 tahun lepas memang saya dah stop langsung unless anak saya minta baru saya buat. Susah jugalah bermula sebab saya memang kalau seorang yang chocolate craving saya kuat lah. Nasi minggu sekali tu mesti ada. Tapi masa saya buat last year tu boleh lah, saya boleh stop lah. Sebab masa tu azam saya simple je, saya cakap umur saya dah dekat 50. I must do something with myself. Macam tu saya cakap. So this year bulan Ramadan 3 April saya start. Walaupun tak 100% saya mula. I think I manage to do about 70% kot. Banyak juga saya cheat day. Terutama masa buat biskut raya kan. Tapi yang saya amaze saya punya pressure lah. Saya ada banyak juga masalah past medical history. Antaranya saya ada hypertension ni, darah tinggi. Kolesterol saya tinggi ya. After saya buang saya punya gallbladder tu, saya ada problem jadi fatty liver disease semua. So saya sebelum start HD tu kolesterol saya about 6.35 je. Masa tu on Vytorin tu still 6.35. And then saya ada gastritis. Lepas tu myasthenia osteoarthritis ya. Itu lama bukan 8 tahun, CTIS for about 5 years macam tu. And I had my gallbladder and uterus removed for about 5 years ago lah.
So yang saya amazed dengan program ni, yang first pressure lah, blood pressure akan turun mula-mula after day 15 dah turun. Macam masa tu still on Micardis 40 plus, tapi BP dah around 100 to 110 macam tu, bawah 70 to 80. So saya decide actually stop. After saya habis prescription yang tu saya stop. Bila saya stop sampai sekarang, saya manage to maintain around 120 to 130 lah. Bawah 70 to 80 sampai sekarang. It depends, kalau tidur tak cukup, ikan 130 lah. Macam tu lah. Tapi not bad lah. Bandingkan dulu kalau tak ambil buat 116 macam tu. So banyaklah dia drop. Second yang notice paling cepat kolesterol lah. So before ni sebab saya tak ada go bladder, saya memang susah nak maintain sebenarnya kolesterol even on treatment. But on day 28 lepas saya start this program, kolesterol saya turun from 6.35 to 3.85. Masa tu while on Vytorin. And after stopping Vytorin for 1 month, sekarang maintain around 4.5 macam tu. Which is quite good sebab sebelum ni memang susah sangat. Walaupun saya macam masak tak pakai minyak juga sebelum dulu, tapi memang susah. Mungkin sebab kaitan karbo lah masa tu. And yang ketiga, gastrik lah. Siapa ada gastrik ni malu ambil lah program ni. Sebab 100% memang sembuh. Macam tak ada dah belching ke, bloating ke, tak ada angin, tak ada. Dan saya dah boleh makan kacang panjang, kacang buncis. Lenas tu something yang saya think about 10 years saya tak makan. Sekarang saya dah boleh makan. Which is very good lah sebab saya memang dah lama nak makan benda macam ni. Something yang bagus kan, tapi sebab ada gastrik tak boleh ambil. So, puas hati lah, itu yang puas hati betul. Dan keempat, masalah arthritis ni memang masalah kronik. Ya, dah about 8 years ya, ni arthritis saya ni. Tapi yang paling notice first sleep disc. Sleep disc ni baru 5 tahun. So lepas start program ni yang saya notice, saya dah tak sakit langsung belakang saya. Saya dah boleh basuh pinggan direct. Dulu kan saya tak boleh basuh pinggan lama. Mungkin 5 minit ke 10 minit saya kena duduk. So banyak suruh anak saya buat kerja lah. Dah boleh jalan jauh. Dulu kalau saya jalan satu mall tu saya akan kena hold somebody macam sama ada husband saya atau anak saya kena pegang saya. Kadang-kadang kalau nak jalan jauh tu memang bawa tongkat. Memang satu disability untuk saya sebenarnya sleep disc ni. Bagi saya sleep disc saya ni lebih sakit pada saya punya ni arthritis. Sebab sleep disc ni bila you kena you tak jalan, terus kena duduk. Macam tu. Sebab memang very painful, tak boleh nak stand ni sakit dia. Yang tu macam tiba-tiba je dia tak ada. Macam bila gradually mata dah macam boleh bangun okey je macam tu. Dah boleh masuk pinggan lama macam tu. Jadi yang pasal lutut ni itulah kalau cakap tak sakit, still sakit. Just that saya tak perlu ambil Celebrex anymore. Dan saya punya ni flexibility, mobility tu lebih. Contoh dulu saya tak boleh buang kuku kaki saya tau. Sebab saya tak boleh flex dia punya ni more than 90 degree. Sekarang saya dah boleh bend lah more than 90 degree. So saya boleh potong kuku kaki saya. Saya macam amazed, wow. Dah boleh potong kuku balik. Dan sebelumnya orang lain kena buat. Macam panjat tangga tu, naik bukit tu memanglah saya pun tiba saya boleh buat itu yang saya boleh naik Japanese Garden untuk bukit tinggi tu saya manage lah untuk panjat dari tu masa holiday. So I feel so great lah and then boleh naik boat turun naik semua tu antara benda yang saya boleh buat dulu. So boat agak tinggi kan, so raya hari tu pun saya boleh lah naik dengan tak ada bantuan orang, itu yang best sebenarnya. Yang lain tu saya sih samalah sebab saya punya final KPI is berat badan lah. Sekarang ni saya manage 69 kg lah. Tak banyak actually banding orang lain. Tapi dapat nombor 6 tu susah lah. Nombor 6 tu kan tak pernah mimpi tau. Paling bagus tu 70 kilo itu pun lepas melahirkan anak saya yang kedua. Lepas tu tak pernah dapat dah nombor tu. So 69 ni satu probably 20 years, 50. Mungkin 20 years tak pernah dapat lah benda ni, nombor ni. Satu, kedua I lost inci sebab 3 inci lah. So pesanan saya pada siapa yang baru mula, jangan takut nak mula.
Memang pantang ni bagi saya agak susah lah untuk seorang baker, tapi you can do it. Macam kalau saya just cakap lah, umur saya dah 50, I must do something about myself. Saya kat macam tu je, senang je. Macam sebab saya dah lama nak revert back myself. Dah lama nak jadi actor macam dulu. Saya macam tu lah. Sebab saya takut kalau saya nak pergi haji nanti saya tak boleh pergi seorang-seorang. Itu antara benda saya takut sebenarnya. So bila saya fikir tu lah yang saya start bulan puasa tu. Dan saya nak tengok lah sampai mana saya boleh pergi. Hopefully saya tahu sekarang ni pun saya dapat capai 50% lah from previous saya punya kemampuan, which is quite good, 50%. So saya memang akan sambung lah sampai saya dapat weight saya yang ni. Sebab saya dulu target weight saya memang kalau boleh dapat nombor BMI, kalau boleh. Sebab saya actually sampai hari tu plan nak buat bariatric surgery tau, sebab saya kawan saya buat. Tapi saya tengok kan ada patient saya buat bariatric surgery dan kawan saya buat bariatric surgery, saya tengok macam a bit malnutrition. Macam muka pucat, kulit tak cantik, macam kekurangan zat, kulit nampak kasar semua. Jadi saya fikir nak buat tidak ni sebab macam suffer je kan. So this HD diet ni telah alhamdulillah lah Allah telah temukan pada saya dan memberi jawapan kepada saya dan sesuai lah dengan diri saya sebab diet ni kenyang, bertenaga, tak mengantuk semua lepas makan dan rasa ceria. Memang elok lah tak ambil daging tu. Daging ni memang effect mood banyak lah. Macam tu lah. So kalau ada siapa-siapa nak tambah boleh tambah. Okay, Neng. So overall mood best kan rasa? Kita dah Mood best. Yeah. Anak-anak pun notice. Mungkin lah sebab tak sakit mah. Sebab dulu sebelum ni kan macam buat sikit sakit kan. Nak tunduk sakit, nak jalan sakit. So dia affect mood lah. Macam berdiri lama, sakit semua kan. So quality of life kita kan. Quality life memang improve a lot sangat. Okay, ada siapa-siapa ada soalan tak untuk Dr. Nuraini? Dr. Rahmah ada soalan kat chat box. Ya, okay, ya, saya sebenarnya baca chat box juga ni tapi saya mute tadi sekejap lupa. Okay, Cik Effendi tanya, suplemen saya diambil kaya dengan zat, vitamins, minerals dan omega 3 di mana kuantitinya adalah tinggi berbanding dengan disyorkan oleh manufacturer. Ditambah dengan recipe meals untuk lunch, dinner yang juga kaya dengan zat, vitamins dan minerals. Adakah amalan pengambilan berterusan, suplemen dan pemakanan ini berterusan selepas 42 hari? Okey, Cik Effendi, yang tu nanti bab saya akan cover. So lepas 42 hari, what happened? Okay, yang tu nanti saya akan explain in details lah dalam sesi saya nanti ya. Okay, bagus soalan tu. Cik Effendi suka tanya soalan-soalan yang memang bagus lah. Yang pertanyaan-pertanyaan dia tu yang boleh menjadi pelajaran kepada orang lain. Okay, Dr. Nuraini dah pergi. Neng, ada soalan ni. How do you avoid coffee craving? Neng nak jawab ke? Sebab saya ada gastrik dulu, so caffeine saya tak soal sebab saya dah lama berhenti. Tapi masa saya start nak berhenti dulu, saya kuat juga tahu. Masa saya kerja dulu, saya boleh ambil sampai 5 cup tu, 5 glasses saya kuat. Ambil, saya stop caffeine I think around age 40 kot, 10 years ago. Tapi nak stop tu, it takes me about 3-4 days juga. So selalunya buat masa weekend masa saya start tu. Sebab you akan dapat sakit kepala bila berhenti. Dia macam ada rebound headache. So bila saya buat tu, bila saya sakit kepala je saya makan paracetamol. So masa tu saya makan paracetamol every 6 hours lah untuk buat tu. So noted actually on day 4 you dah tak ada craving dah actually. Dah day 4 boleh berhenti dah. Macam rasa free dah. Actually kan ibu notice kalau you minum air biasa, air kosong pun boleh segar je, tak perlu depends on the caffeine actually. Sebab caffeine ni kan kesan dia pada saya dulu banyak insomnia. Saya pada gastric and GERD, saya jadi insomnia, saya tak suka kan. Pandai saya develop palpitation tau, jantung saya laju gede-gede macam tu. Itu antara yang sebab utama lah kenapa saya berhenti sebab saya dapat palpitation.
Okey, Puan Zaridah ya, saya nak tanya. Betul Doktor, saya kena berdia. Puan Zaridah ni dah bermula ke? Boleh on mic. Dah start ke? Dah Dr. Rahmah. Dah hari Kira dah second cycle lah. Oh, dah second cycle dah. So you don't have craving for coffee anymore kan? Do you? Masih lagi sebab Masih macam lagi? kadang-kadang kadang-kadang saya rasa macam maybe the whole cycle tu saya tak adalah 100% betul-betul follow the rules kan. So macam yang coffee ni dia dulu waktu awal-awal buat masa first cycle tu saya memang having a very bad headache, teruk sangat, and then ada juga tanya dengan Dr. Ribah, so saya ambil paracetamol lah, tapi macam bila dah keep taking the paracetamol, last saya ambil balik kopi, lepas tu baru dia okay, macam tu lah. So that's why saya macam having trouble jugalah on the coffee craving ni. Okay, boleh saya tahu tak, Puan Zaridah tahu tak kenapa kita kopi tu tersenarai dalam one of the pantang lah, 7 pantang tu kan, yang semua orang kena hafal, and coffee is one of them. Do you know why? Because of the caffeine and also sugar juga kot dalam tu. Okay, kalau you add sugar lah of course kan. Tapi kalau nanti orang tanya pula, how about kalau tak add sugar? Okay, dia macam ni. That's why saya pun selalu cakap tau. Yang paling penting kefahaman kita. Kefahaman kita tentang programming. So kita slowly lah. Kita tak boleh memahami benda ni dalam masa 1 hari kan. It takes time. Okay, coffee tu salah satu dia yang menyebabkan kita tak bagi. Satu sebab dia causes addiction. So dalam program ni kita tak nak kita addicted kepada apa-apa. Kita nak segar tu secara semula jadi. Kita tak nak kita bergantung kepada kopi. Lepas tu yang kedua, kopi ni dia boleh ganggu dekat otak kita. Ada satu reseptor yang kopi akan ambil tempat tu menyebabkan kita jadi tak mengantuk. So jadi kita jadi susah nak tidur. So badan kita tak rehat, dia akan ganggu hormon tidur kita. So this one ada, kalau saya tak salah, Dr. Adibah ada explain very nice dalam satu video dia yang sleep healer or a killer. Dia explain pasal efek kopi kepada tidur kita. Jadi sepanjang saya buat program ni memang ramai sebenarnya yang asalnya coffee lover. Okay. Tetapi saya rasalah yang under my coaching selepas 42 hari tu memang craving for coffee tu automatik akan hilang. And in fact macam Dr. Nuraini tadilah, after a few days sahaja dia dah tak ada sangat craving tu. Sebab we have to understand kenapa kita crave kepada sesuatu makanan. Okay, physiology of craving ini kita kena faham juga. Okay, saya bagi contoh ya, zaman before HD dulu. Okay, kita dah makan nasi sepinggan pukul 12. Kita makan nasi, ada nasi, sayur, ikan, ayam. Lepas makan nasi, makan donat lagi, makan pisang goreng lagi, betul tak? Lepas tu pukul 3 kita lapar balik. Logik tak kalau kita kira kalori in dan kalori out tu kita dah kehabisan tenaga. Kenapa kita lapar balik? Okay, kita lapar balik partly sebab kita crave sebenarnya. Kita just nak something yang tubuh kita tak ada, which is could be micronutrients. Macam minerals kita kekurangan magnesium, kita kekurangan kalsium, mungkin benda-benda macam tu. So apabila kita kekurangan, kita akan crave for food walaupun sebenarnya kita dah ada cukup sumber tenaga. Sebab tu bila buat dalam HD ni, saya memang tak risau kalau ada orang yang bagi tahu saya, doktor macam mana saya nak buat ni, saya ni seorang coffee lover, saya ni seorang coffee addict, tak apa, saya suruh je dia orang cuba buat dulu dan cuba avoid coffee tu. Kalau paling tak boleh pun ambil decaf. Cuba dengan decaf dan slowly, dan so far lah saya rasa yang setakat saya tahulah semua berjaya dan diorang memang seronok sangat, dia dah tak jadi coffee addict sebab sebenarnya tak ada orang pun nak addicted to coffee sebenarnya kan. So macam tu. Jadi kepada sesiapa yang baru nak bermula, just trust the process. You have to ikut. Kalau kita kata makan dengan banyak, kena makan dengan banyak. Makan dengan kenyang, kena makan dengan kenyang. Kalau saya kata nak kena letak banyak sayur, kena letak banyak sayur. Because benda tu yang akan bagi nutrisi kepada kita so that kita tak craving kepada yang bukan-bukan. Okay. So for those yang belum bermula ataupun newbies yang still lagi rasa ada crave for coffee, you just follow apa yang kita cakap dalam program ni. Segala yang kita dah outline, insyaAllah one day you will get out of it. Okay?
Boleh menjawab tak soalan saya tu? Alright? Ada tak lagi soalan lain? Menjawab. Terima kasih doktor. Okay. Assalamualaikum. Tanya. Ada tadi Bah nak tambah? Sikit je. Sorry, siapa yang nak tanya tadi? Saya tambah sikit 2-3 minit, sekejap je. Regarding kopi, Zarid dalam program ni memanglah kita tak minum kopi, kita tak digalakkan within the first cycle masa kita belum capai KPI, kalau boleh jangan dulu. Okay. Tapi let's say kalaulah katakan sekali-sekala terbabas, kadang-kadang tak boleh nak kata juga. Kadang kita akan tercheat, tak sengaja kan, bukan nak tapi terbabas. So at least jangan tinggal FOG. So tadi kalau tengok yang Coach Nora present, Field of Greens ni salah satu dia punya ingredients dia dalam tu adalah daripada wheatgrass, serbuk-serbuk rumput lah yang dimampatkan. So one of the function of the serbuk-serbuk rumput yang dimampatkan sebagai FOG, Field of Greens ni, dia akan alkalikan balik badan kita. Why? Because bila kita dah minum kopi banyak dah bertahun-tahun badan kita akan jadi too acidic. Kopi salah satu dia punya efek metabolism dalam badan kita, dia menyebabkan acidic. Dan acidic ni adalah satu environment dalam tubuh kita yang paling disukai oleh api inflammation. That's why bila kita dulu-dulu suka sangat minum kopi, suka sangat tanpa ada apa-apa perubahan lifestyle yang lain. So sometimes kita akan realise kita akan cepat ada inflammation. Dan caffeine juga, walaupun dia ada very good antioxidant juga, dia ada property yang bagus juga. Tapi salah satu dari side effect dia, bila badan kita dah rosak, dia akan menyebabkan acidic, dan acidity itulah sebenarnya yang akan trigger cancer cells. Kan? So saya dah explain banyak dalam kita punya talk yang lepas-lepas. Antara yang akan trigger cell cancer selain pada toksin sekeliling kita adalah juga acidic environment. Dan antara partikel makanan yang akan trigger menyebabkan acidity dalam badan kita adalah caffeine dan juga sugar, gula. So that's why walaupun kita memang rasa macam dah tinggal caffeine, kata kita nak baiki badan kita, jangan lupa at least ambil FOG, Field of Greens. Field of Greens, ingat dia akan jadikan badan kita alkaline balik. You tak payah minum alkaline water. Bukannya kita kata minumlah alkaline water. No, kita need natural alkalinizer, iaitu daripada mampatan rumput-rumput. That's why dalam program ni, dalam cycle pertama, the best is actually dalam set mantap tu kita memang masukkan sekali FOG supaya dia akan alkalinekan balik badan kita. Okay? Okay, sorry tambah sikit. Okay, proceed Ma. Ada soalan lagi kan? Assalamualaikum, saya nak tanya. Okay, boleh? Zuan ke ni? Ya, saya. Okay. Saya nak tanya tentang dalam sebelum ni saya antara pengamal intermittent fasting. Okay. Dan sebab tu macam malam saya jarang makan untuk like keep the fasting period lah. Dalam program kita ni kita dilarang berlaparan. So yang mana kita tahu dalam intermittent fasting punya pemahaman adalah fasting period tu adalah paling bagus untuk apoptosis, untuk detox and all that apa semua. So dalam program kita ni kan, di mana dia punya role of yang equal to fasting lah, macam dia fasting lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah macam sebab dah biasa sangat tak makan malam, jadi bila makan malam sikit pun dah macam dah kenyang lah. So kita nak makan kenyang, like how kenyang is kenyang lah. Macam tu. Itu je. Okay, Dr. Rizwan. Okay, Dr. Rizwan ni sebenarnya baru bermula. So you belum sampai kepada fasa IFHD. Kita ada juga sebenarnya. So saya belum ajar lagi pasal IFHD. So kita ada intermittent fasting hormone diet. So itu nanti bila dah buat intermittent fasting hormone diet tu, kita akan apply lah the rule of konsep fasting tu. Okay, tadi mana nak tambah sebab dia baru bermula ni, but he is doing very good. Dah pandai memasak dah. Ya, Allah Akbar. Dr. Rizwan, saya tambah sikit. Dr. Rizwan dalam HD9 HD8 ke HD9?
HD8. HD 1, 2, 3, 4 level HD 8. no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. 7 ya. Okay, tak apa. Tak apa. So at least dah mula kan No ni. sebab hari Isnin nanti baru saya punya hari protein lagi. Oh tak, Saya, maksud tadi pas grup mana? UHD8 kan? oh sorry. Saya dah HD berapa? Tujuh. Dia baru hari ke-7. Okay, tak apa, tak apa. It's okay. Ini je. Tadi you punya first part of the soalan tu you tanya dekat mana dalam program HD ni the application of intermittent fasting kan? Betul ke you tanya soalan gitu? Okay, sebenarnya So macam memang Dr. fasting Ya. tu dekat mana? Ya, memang macam Dr. Rahma cakap, kita actually selain daripada HD, kita ada a natural booster punya program. Dalam ni kita panggil Intermittent Fasting Hormone Diet ataupun IFHD. Tetapi even dalam yang first fasa yang kita buat, yang cycle pertama HD pun, kita dah guna ilmu intermittent fasting ni partially Dekat mana? Dekat di mana kalau you ingat Dr. Rizwan, saya dalam talk-talk yang lepas saya bagi tahu. Let's say program ni bukan saja kita tentukan apa yang you makan, tetapi the timing is also very important. That's why every time kita makan 6 to 8, 12 to 2, 6 to 8 PM tu, kita punya timing tu kan. So make sure, saya kata kalau in between meals, let's say in between breakfast and lunch, in between lunch dengan dinner, if you are not hungry, tak payah makan. Sebab kita nak make sure antara meal kita tu, kita punya insulin level kita betul-betul dalam keadaan bertenang. So that's why tu adalah salah satu kita ambil konsep di mana intermittent fasting punya konsep tu kita apply juga situ. Kalau you lapar, just ambil air ke, nak minum green tea sikit, plain water ke ataupun plain AVG ke boleh. Tapi jangan makan apa-apa dulu sebab kita tak nak kacau kita punya stability sugar dengan insulin. Tapi Dr. Rizwan nanti you buat dulu masuk second week, you nak lagi laju, nak improve metabolism, you nak improve you punya inflammation, nanti belajar dengan Dr. Rahma untuk intermittent fasting hormone diet. Yang tu nanti you akan boost your testosterone level, and testosterone ni memang antara one of the best hormone dalam lelaki dia adalah anabolic hormone, bagus sangat build the muscle, dan dia adalah natural fat burner. That's why dalam program ni orang lelaki kalau dia buat betul-betul dia akan lebih laju daripada orang perempuan sebab dia ada testosterone level yang lebih tinggi daripada ladies. So dia ada natural fat burner compared to orang perempuan. So buat betul-betul Dr. Rizwan, you akan dapat the best results insyaAllah. Okay? Okay, thank you. Okay, regarding your second question, sebab you cakap you tak biasa makan malam kan. Okay, makan how kenyang is kenyang tu memang orang kata berbeza-beza lah. Sebenarnya kalau ikutkan yang saya tengok Dr. Rizwan tunjuk tu, agak banyak jugalah, tapi kalau you kenyang tak apa. Tapi janganlah sampai terlalu kenyang sampai you rasa macam tak larat nak bangun dari kursi ke, janganlah sampai macam tu. Tapi kita nak biar makan HD meal waktu dinner dan lunch dan dinner, dan salah satu sebab dia kita nak increase metabolism kita. So buat dulu, masuk minggu ketiga, keempat saya akan ajar intermittent fasting HD kepada you. Okay? Okay, right, noted. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada? Okay, kalau macam tu kita masuk ke sesi yang ketiga, bahagian yang ketiga, dan basically saya nak cerita macam mana cara untuk kita maintain lah selepas 42 hari. So kepada newbies ni kalau nak stay boleh, kalau nak keluar pun tak apa. Okay, so saya cuba share slide saya dulu. Okay, nampak kan slide saya? Nampak tak Dayan? Belum. Belum nampak? Tak nampak? Okay, kejap. Listen dulu, tekan alternate tab. Kejap ya.
Nampak tak? Tak juga. Dah tekan alternate tab tadi tu. Okey, jap saya buat macam ni. Saya share lagi sekali lah ya. Options. Oh, you are not allowed to share your screen lah Dayan. Saya cuba buat balik. Boleh tak Dayan allow saya share my screen? Dia keluar you not allowed to share my screen Dayan. Boleh sekali bah? Boleh tak? Boleh Nampak tak? sekali. Tak nampak? Tak. Tak? Dah boleh share kan? Boleh tak share? Boleh nampak tak? Tapi tak nampak. Tak nampak? Okey, sebab tadi saya nak cuba share tak boleh. Sekejap saya cuba balik. Okay, present now your entire screen. Tak nampak juga? Tak. Nampak? Tak. Belum. Belum. Tadi pun problem kan? Okay. Dah try present dulu. Apa dia? Try present dulu, lepas tu bila alternate tab ambil yang window yang besar. Dah buat dah. Sekejap. Ada dua screen PowerPoint kan? Satu yang biasa kita nak present. Rahman nak call ke nak ni? Sekejap. Okey, kejap. Berarti kalau ada siapa-siapa yang soalan boleh letak dekat ni, dekat chat box. Sebentar tu siapa nak tanya duk tadi bang? Jadi sementara tunggu, mungkin nak tanya Dr. Aribah lah. Untuk nak stablekan kolesterol, fiber tu memang one of the important nutrition yang kena ada kan. Kalau tak cukup sayur, kolesterol boleh naik balik tak? Aku tanya Nora tanya. Yes. Okay, yes. Sebenarnya memang fiber ni dia punya fungsi dia antara kenapa kita galakkan fiber dia boleh datang sama ada daripada pemakanan kita, daripada sayur-sayur, buah. Dalam ABG pun very high fiber. Dan juga kalau siapa yang nak cepat, kalau travel ke apa, just bawa forever fiber yang dalam sachet. Ni. Okay, ni. Bawa je dalam sachet. Bawa ke mana-mana So kenapa macam mana fiber ni dia boleh bantu untuk
kawal kita punya kolesterol is actually fiber ni dia adalah probiotik kan, dia fiber dia ni, dia makanan kepada kita punya probiotik dalam usus kita, dia adalah prebiotik. So dia makanan kepada bakteria dalam usus kita, tetapi di samping tu juga salah satu fungsi dia adalah fiber ni dia akan block ataupun dia akan buffer. Buffer maknanya dia akan lambatkan penyerapan kolesterol, sugar daripada makanan kita. So that's why penting so sayur-sayur tu. Kalau kita katakan kita makan tapi ni masalah juga. Kadang-kadang orang yang suka durian ni, dia akan bagi reason tu. Dia mesti durian kan? Dia kata, doktor tak apa, saya makan durian banyak doktor sebabnya nanti fiber dalam durian ni, dia akan buffer penyerapan gula dalam durian tu kan, tinggi glycemic index kan durian ni. So dia akan bagi reason gitu. Tapi saya nak bagi tahu for those of you durian lovers, make sure kalau you ambil pun pastikan ambil ikut timing portion kita punya meal plan kita. Meal time. Let's say kalau terliur sangat lah. Kalau terliur sangat, kalau boleh avoid dulu. Dalam first cycle, kalau boleh masa KPI, antara buah-buahan yang glycemic index tinggi adalah durian lah yang kita tak nak kan. Tetapi katakanlah kalau you tak ambil durian sampailah gigil-gigil ada withdrawal symptom ke apa semua kan, tak boleh nak duduk dah. So boleh rasa sikit, boleh ambil, tapi ambil semasa meal kita. Contohnya ambil masa lunch tu sikit. Okay, ni tips ni saya dah pernah bagi sebelum ni. So you ambil sikit durian masa meal time, tetapi make sure you kurangkan portion karbo lain. Katakan nasi biasa segenggam kan. Kalau you nak ambil juga durian, nak rasa sikit, you halfkan the portion nasi tu. Supaya you punya pengambilan karbohidrat tu tak terlalu tinggi. So gula dalam durian dia ada fructose dengan glucose. So yang tu memang cepat sangat shoot naik kita punya glycemic index. So fiber, balik soalan tadi, fiber dia akan bufferkan penyerapan gula dengan kolesterol dalam badan kita. That's why this is a very important. So bawa lah, senang je saya share, bawa di mana-mana. Okay, Mak dah boleh. Tadi dah nampak dah skrin Fatimah. Tadi ada slide dah. Kejap. Dr. Iba, the reason I ask sebab kan my husband dia dah meet KPI yang lain termasuk kolesterol. So bila dia dah meet, so dia culas lah kan. Dia dah kata dia dah kurus, sometimes dia tak nak kurus sangat. So dia dah banyak cheating. Alhamdulillah yang lain semua okey, tapi I nampak kolesterol dia. Itu yang I nak confirm kan food intake yang macam mana kan, macam mana nak stabilize kan. Adakah sebab inflammation belum betul-betul cure, that's why bila dia cheating terlebih. Tapi tengok portion mana kolesterol tu naik. So kolesterol dalam kita punya fasting lipid profile tu, kalau LDL dia lebih kepada stress level, kita punya pemakanan kita high saturated fat. Tetapi kalau kolesterol level tu dia naik part triglyceride, yang tu lebih kepada sugar intake. Any sugar part dia akan naik yang triglycerides. Okay, nanti I tengok balik. Thanks Okay, Dayan share je lah. Dayan share je lah saya guna yang ni je lah saya guna yang ni je. Okay, nampak ke slide saya? Okay, nampak dah. Alah, stop present. Dah lari. Aduh. Sebab your connection kot. Tak tahulah tak saya. boleh share and turn on video. Ke macam mana? Sekejap. We try turn off video. Tengok, you boleh share tak? Oh, dah tak ada dah. Okay, kejap ya. Sekejap, saya masuk balik Saya off sekejap, saya masuk balik. Saya rasa something is wrong. Kejap
Ataupun sementara kalau ada any QA, sementara saya ada lagi di tanah air. Kalau you all nak tanya, okey, tu dah boleh dah. Ni siapa yang ni? Dayan. Dayan. Dayan share je lah. Saya dah bagi kat dia. Dengar ke? Boleh dengar? Okey, Ma. Okay, right. Sorry about that. Saya tak tahulah kenapa. Okay. So sekarang ni saya pukul berapa dah 10 suku. So we go very fast lah. Okay. So saya hari ni saya nak bercerita tentang HD karam di lautan dalam. Okay, sebab kita sekarang ni ada banyak musim kan, daripada musim perayaan, cuti sekolah, lepas tu musim durian, dan sekarang ni nanti nak masuk musim raya korban pula kan. So ramai yang risau. So kita akan pergi sepintas lalu lah macam mana nak cuba maintain KPI kita tu. So next slide Dayan. Okay, so now selepas 42 hari, so what's next? Apa yang kita nak buat? So tadi Cik Effendi tanya soalan ni tadi kan? So I hope he is still here. Okay, tak apa kalau tak ada pun kita ada recording. Yes, so after 42 days, congratulations dulu. Congratulations sebab kita dah berjaya melalui 42 days ber-HD. So selalunya kami tak kira lah whatever your result is, sama ada berapa banyak kita follow, sama ada 50% ke, 60 ke, 90% ke, kita congrats diri kita dulu. Kita celebrate dulu. Boleh lah kalau nak celebrate dulu. Kita break for a while and then next, Dayan. Okay. So lepas tu apa yang kita nak buat sebenarnya depends kepada achievement kita. Apa yang dah kita capai. So that's why dalam cycle pertama ni sebenarnya kita agak orang kata strict lah supaya you all dapat capai satu result yang bagus dalam masa first 42 days. Sebab apa yang akan berlaku seterusnya depends kepada pencapaian kita dalam the first 42 days. Sebab tu saya selalu juga cakap kepada grup saya, kadang-kadang kan kita contohlah kan kita nampak dalam grup besar ada orang tunjuk dia buat juice warna pink. So kita pun nak ikut buat warna pink juga. Lepas tu tanya saya, kenapa tim lain boleh buat juice warna pink? Kenapa tim Dr. Rahmah tak boleh? Okay, bukan macam tu ya sebenarnya. Sebab first 42 days kita kalau boleh nak juice yang hijau. Jadi saya selalu bagi tahu grup saya lah kan, kalau you all nampak something yang berbeza dalam grup besar, cuba tanya saya balik. Sebab kadang-kadang dalam first 42 days kita lebih strict. Kenapa kita lebih strict? Sebab kita kalau boleh nak capai KPI dengan cepat supaya kita dapat kita dapat KPI dengan cepat supaya kita dapat cepatlah kita boleh masuk kepada maintenance phase. Okay, next Dayan. Next slide. Okay. So depends kepada pencapaian kita sama ada kena repeat the cycle ataupun masuk maintenance phase. Right. So katakanlah for example someone yang berat dia Dayan jangan jadikan saya co-host lagi sebab ada yang keluar masuk. Okay. Right. So kalau kita dah capai, contohnya kalau kita belum capai, contohnya someone yang 100 kilo lebih kan, takkanlah buat satu cycle kita expect nak turun kepada 70, 80 macam tu kan. So selalunya kena repeat the cycle lah. Ataupun siapa yang ada masalah penyakit kronik yang teruk-teruk, biasanya satu cycle tak cukup lah, kena buat sampai 2 ataupun 3 cycle. So masing-masing di antara kita ni apabila kita start program ni, kita kena list down lah apa yang kita nak capai. Tak semestinya coach kita tanya, kita sendirilah kita list down apa yang kita nak capai. Kita nak berhenti makan ubat darah tinggi, kencing manis ke macam mana, apa yang kita nak capai. So achieve KPI itu
bergantung kepada diri kita sendiri apa yang kita nak capai. Sebelum kita achieve, kalau kita belum achieve after first cycle, kita kena repeat the cycle, otherwise masuk maintenance phase. Okay, now what is maintenance phase? Dia ramai juga yang bila habis ber-HD ni, okay habis. So diam-diam je, senyap-senyap je macam tu, tak contact coach masing-masing. Okay, bila habis, kena contact coach masing-masing tahu sebab kita nak ajar maintenance phase. Maintenance phase ni kita tak boleh secara abrupt. Kita kena soft landing. Kena macam remember tak masa kita PKP dulu kan, macam mana daripada mula-mula kan kita tutup semua orang duduk kat rumah. Lepas tu slowly kan government buka, mula-mula buka industri ni, buka tu, buka ni. So itu soft landing tau. Kita tak boleh abruptly macam kapal terbang, macam mana dia landing kan slow macam tu. Tak adalah daripada atas berdebuk jatuh macam tu kan. Nanti crash pula kapal terbang tu, betul tak? So dia kena ada soft landing. So lepas habis 42 days, contact coach masing-masing untuk bertanya what is next. Next slide Dayan. Alright, okay. Alright, so dalam discussion kita hari ni, saya akan cover 3 benda lah. Satu, maintenance phase. Macam mana masuk maintenance phase ni nak buat apa. And then yang kedua, cabaran untuk maintain KPI dan solusi dia. Lepas tu cara untuk memperkenalkan HD. Sebab salah satu cara untuk kita maintain KPI kita ialah dengan kita ada crowd yang buat HD bersama dengan kita. So saya akan ajar serba sedikit berkenaan dengan cara untuk memperkenalkan HD. Okay, next slide Dayan. Okay, tadi maintenance phase yang saya sebut tadi So dalam maintenance phase ni yang kita kena soft landing, kita slow-slow. Kita jangan terus tinggal juicing kita. Okay. Dia kan, tapi kan setakat yang saya coach lah, ramai yang lepas habis buat katakanlah hari ni, habis dah kan 42 days, the next day kita tahu-tahu dia dah start balik dengan protein juice. Lepas tu dah tak boleh tinggal jus AO selepas 42 hari, dah jadi habit kan. So jus kita ni, juicing kita jangan tinggal terus. Kalau sekali-sekala kita nak tinggal, kita pergi travel pun tak apa. Okay, pemilihan yang ni, maintenance phase ni saya akan pergi sepintas lalu tau, sebab you have to discuss with coach masing-masing apabila kita dah habis buat HD, sebab coach akan advice kita bergantung kepada achievement kita. Okay, pemilihan makanan di luar juga kita kena pandai, dan kita pun dah belajar dalam program ni apabila makan di luar apa yang kita nak pilih. Yang tu kita kena faham konsep alas dan bilas. Okay, semua orang dah faham kan yang ni, kita dah belajar. Alas ni sebelum kita makan makanan yang non-HD, kita minum AVG dahulu untuk alas perut kita, sebab AVG ni dia akan buffer makanan tersebut, dia tidak akan menyebabkan penyerapan yang terlalu cepat dari segi contohnya kita makan gula ringkas ke, so dia akan buffer. Dan bilas ni biasanya kita akan advise untuk bilas dengan AVG, FOG dan RTC. Okay, lepas tu supplements. Okay, supplements ni sama ada kita nak teruskan sama seperti dalam HD ataupun kita boleh kurangkan slowly, depends kepada badan kita. So sebab tu Dr. Adibah selalu cakap you have to listen to your body. Listen to your body tu macam mana? Badan kita ni apabila kita sudah ber-HD selama 42 hari dan kita dah achieve KPI kita 42 hari ataupun beberapa cycles lah, 2 selepas cycle kedua ataupun cycle ketiga, dia dah ada, badan kita dah pandai tau, dia akan reject pemakanan-pemakanan yang causes inflammation. Dia akan reject benda yang tak baik tau. Kita dah macam train badan kita untuk suka benda-benda yang bagus untuk badan kita. Okay, so dia akan bagi signal lah kepada badan kita. Kita banyak makan, macam saya sendiri contohlah kalau saya makan durian kan, sebab durian tu manis, gula dia terlalu tinggi, saya mesti sakit perut. Macam tu. So perut saya dah tak boleh terima. Okay. Okay, lepas tu
rule of snacking, supplements tadi bergantunglah. Macam saya sendiri, saya masih teruskan supplements sebab saya ni banyak cheating juga. Saya buat one cycle, lepas tu saya rasa macam saya dah achieve lah KPI saya, asma saya sebab dah tak ada weight, so saya dah puas hati dengan berat badan saya. So nothing much lah kan, so saya dah achieve KPI saya. So saya sebenarnya BHD satu cycle sahaja. Lepas tu banyak je cheating, tapi saya teruskan supplement saya sebab saya kita banyak makan benda-benda yang bukan HD juga kan, tapi we have to listen to our body lah. And then rule of snacking, okay, yang ni kita kena ingat, walaupun kita dah habis ber-HD, kalau boleh kita comply to the rules. Maksud dia macam ni, let's say kita rasa macam nak makan teringin lah sangat, nak makan pisang goreng ke for example kan, kita jangan makan pukul 4 petang, kita makan waktu meal kita. Rule of snacking tu kalau boleh kita apply juga walaupun dah habis HD. Sebab yang ni kita nak jaga juga kita punya insulin, kita tak nak go back into insulin resistance kan, setiap all the time makan benda yang ada karbo, yang ada gula, so you akan go back to insulin resistance lah kalau kita tak practice rule of snacking ni. So snacking dengan kacang-kacang juga, okay. Hari protein pun lebih baik kita teruskan jugalah. Ini waktu maintenance. So kita pandai-pandai lah kita listen to our body, sentiasa weight badan kita. Okay, sentiasa kalau yang ada masalah berat badan tu sentiasa kena timbang lah. Jangan biar je macam tu sebulan cheating, lepas tu timbang dah naik sangat dah. Tak nak lah macam tu kan. Okay, next slide Dayan. Okay, itu tadi maintenance phase. Okay. Dayan cepat sangat tekan. Soalan ni dah dijawab. Sebenarnya tu. Okay, sekejap. Okay, kita masuk yang kedua, cabaran untuk maintain KPI dan solusinya. Okay, tekan Dayan. Okay, next slide. Alright. So cabaran untuk musim perayaan, ini saya macam buat brainstorming lah dalam grup tanya, okay, apa dia cabaran-cabaran untuk kekalkan KPI. So adalah yang bagi tahu sebab musim perayaan, jamuan selalu ada jamuan di sekolah dan di office. So apa solusi dia? Kita tanya sikit lah kan, nak tanya siapa tadi ada? Kak Rok tadi ada. Kak Rok lah cuba jawab nak buat macam mana ni? Cabaran macam mana nak menghadapi cabaran musim perayaan, jamuan di sekolah, solusi kita apa? Untuk kita kekal KPI kita lah. Ada ke Kak Rok? Tadi nampak ada. Ada tak? Okay, siapa nak jawab Nora jawab. Kak Rok dah left the meeting. Sorry, kena tanya lagi sekali. Okay, soalan saya sekarang masuk topik cabaran untuk kekalkan KPI dan apa solution dia. So apa solution kita untuk cabaran musim perayaan ni, jamuan di sekolah, di office. So macam mana kita nak buat untuk kekalkan KPI kita? Orang kata rezeki jangan ditolak kan. Mesti kena rasa. Tapi kita cubalah the best that we can. Macam tadi doktor cakap alas dan bilas. Lepas tu cuba yang terbaik makan masa meal time lah. Yang selalu challenge tu kalau diorang buat macam open house hari tu start pukul 4 contohnya kan. Yang tu lah masalah sikit selalunya. Tapi kita cuba guna alas dan bilas lah as one of the solution. Yes, betul. Okay Dayan, letak next Dayan. Okay, yes. Yang ni kita kena ni lah, konsep alas dan bilas tadi lah. Bila kita pergi jamuan macam tu, kita kena kita kena make sure kita sentiasa ada lah EVG kita tu. EVG ada dan kita kena ada sentiasa RTC, FOG, yang tu kita guna untuk konsep alas dan bilas. Dan yes, EVG supplements kena teruskan macam biasa dan kita boleh juga buat Aloe 8 challenge. Bila kita dah teruk sangat
beraya, berjamuan kan. So kita boleh buat Aloe 8 challenge dan you all boleh ambil opportunity sekarang ni sampai end of June kita ada promosi 10 beli 10 AVG dapat 2 free. So boleh guna peluang ni untuk buat Aloe 8 challenge. So Aloe 8 challenge ni macam mana? Kita habiskan 1 AVG per day selama 8 hari. InsyaAllah lah kita boleh clear balik lah apa-apa makanan-makanan keradangan yang kita dah makan for the past 1 week maybe. So kita boleh buat Aloe 8 challenge. Okay Dayan, next. Okay, susah mencari makanan HD compliance di luar. Macam mana solution dia ni? Saya nak panggil siapa ya? Siapa ada? Su ada tak Su? Solusi dia apa? Okey, tak apa sebab kita pun dah lewatkan. Saya ni lah. Saya teruskanlah Dayan, next slide Dayan. Okey, sebab tu penting untuk kita semua promote pemakanan sihat ni. So that lepas ni, okey contoh ya saya bagi tahu macam sekarang kalau kita tengok dekat Starbucks, dia dah ada option untuk almond milk. Betul kan? Jadi orang sekarang kan orang mula aware tau kepada pemakanan sihat ni. Inilah job kita, tanggungjawab kita untuk kita lebih promote pemakanan sihat ni kepada sahabat-sahabat kita supaya nanti senang kita pergi mana-mana pun ada je jual option pemakanan sihat. Macam tu cara dia. Okay next Dayan. Okay, banyak makanan-makanan viral. Betul lah Malaysia ni kan macam syurga makanan. Banyak makanan viral dari masa ke semasa kan asyik ada je kita pun terliur nak makan. So apa solusi dia? Okay. Kalau nak makan tu kita makanlah, kita gunakanlah konsep alas dan bilas tadi tu. Tetapi pada masa yang sama, kita kan dalam hidup kita kena positif tau. Okay, so kita viralkan pemakanan sihat. Orang dah viralkan macam-macam makanan, kita viralkan makanan sihat. Kita reka makanan sihat tu biar dia jadi something yang boleh diterima oleh masyarakat. Kita jangan nak macam orang kata follow trend. Okay, contoh saya bagi tahu. Macam kita tahu kan kadang-kadang kita tengok sekarang ni ada isu remaja kita kan ramai yang murtad dan sebagainya. One of the reason sebab daripada agama lain tu dia giat menjalankan aktiviti kita. So macam mana cara kita nak bawa balik? Kita tak boleh nak kata we cannot do anything sebab mereka tu giat menarik remaja-remaja Islam ni. So apa kita kena buat? Kita kena tarik balik. Kita kena ada dakwah kita. Faham tak maksud saya? So kita nak kena lawan balik. Kita tahu makanan-makanan viral ni memang tak sihat kan untuk anak-anak kita, untuk generasi akan datang. So tanggungjawab kita lah. Kita kena viralkan pemakanan sihat. Okay, kita kena dalam hidup kita ni kita kena sentiasa positif. Kita kena cari jalan penyelesaian yang positif. Jangan kita banyak makanan viral, kita pun jadi kalah kepada makanan viral tu. Kita sepatutnya lawan balik. Okay, faham? Okay, next slide Dayan. Okay, mak ataupun kawan ajak teman makan. Apa dia solusi dia? Macam mana kita nak buat? Saya tanya Kak Ana lah, Kak Ana ada, Rohana. Macam mana Kak Ana cara kita nak kita nak kekalkan KPI kita ni tapi mak kita lah, kawan kita lah asyik ajak teman kita makan. So apa kita nak buat dalam keadaan macam ni? Kak Ana dah tidur dah. Okay, tak apa. Okay, Dayan, next slide Dayan. Okay, so penting untuk kita promote HD to our circle of friends. Kita kalau boleh, kita biar ada sekeliling kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang sama-sama ber-HD dengan kita. So kita masing-masing faham tentang pemakanan sihat ni. So kita boleh sama-sama makan sihat. Okay, macam mak kita lah, for example mak kita ke ayah kita ke dia kata alah dah usia-usia macam ni kan, malas dah nak berdiet semua, dia cakap macam tu kan. Okay, tak apa kalau dia tak nak berdiet, tak nak pantang larang pun tak apa. At least kita boleh apa orang kata promote AO juice pun sudah memadai untuk dia. Okay. Next Dayan. Okay, kita travel, kita tak sempat masak. So solution dia
Kena sentiasa ada backup supplements lah waktu kita travel. Kita bukan je travel selalu kan. So AVG ada fiber, super greens, itu adalah something yang handy yang kita bersenang bawa ke mana-mana tahu untuk kita ambil waktu kita travel. Super greens tu untuk ganti nutrisi sayur. Fiber tu untuk kita dah tak boleh buat jus AO kan, tak boleh nak bawa segala sayur, segala buah-buah tu. Kita boleh sekadar shake kita punya AVG dengan fiber dan super greens. Okay, that is good enough lah. Okay. Lepas tu kita juga boleh buat Aloe 8 challenge lah. Balik daripada travel tu boleh buat Aloe 8 challenge. Okay, next. Okay, budget dah lari. So solution dia macam mana? Okay, next Dayan. Okay, so yang ni mungkin ada yang belum tahu kan. Apa tu dia kata nak continue ber-HD tu, dia kata dah tak ada budget dah nak beli, nak continue AO juice tu dah tak ada budget sebab harga AVG mahal, Forever Light mahal. So sebenarnya kita boleh dapatkan diskaun yang lebih tinggi, okay? Dan kita juga boleh dapat bonus daripada Forever ni dengan cara kita bila kita membeli dengan FDO ID kita akan dapat collection CC dia. So untuk dapatkan diskaun yang lebih tinggi dan bonus ni, saya pun tak ada explain panjang-panjang. Yang ni boleh tanya coach masing-masing kalau bagi sesiapa yang dia rasa budget dia dah lari. Okay, next Dayan. Okay, kurang motivasi cabaran kita. Kita rasa macam dah tak larat dah nak ber-HD ni, dah macam dah tak ada motivasi lah. So apa solution dia? Okay. So sebenarnya macam saya mention tadi, yang paling penting adalah ilmu dan kefahaman kita. Kalau kita faham kenapa, apa fungsi AO juice tu, apa fungsi jus malam tu, kita memang rasa macam sayang nak tinggal. Kita kena ada tambah ilmu dan kefahaman. Dan satu lagi, macam mana kita nak buat kalau kita ni kurang bermotivasi dah. Dulu-dulu masa first, second cycle tu bersemangat, lepas tu motivasi kita macam dah kurang dah. So next slide Dayan. Okay, kita jadi coach HD. So sebenarnya kalau tengok ramai yang berjaya maintain dia punya KPI dalam HD ni bila dia sendiri dah jadi coach HD. Okay, apa maksud saya jadi coach HD tu? Bukan saya suruh jadi Dr. Adibah. Saya pun tak boleh jadi Dr. Adibah. Ilmu dia sangat banyak. Okay. So jadi coach HD tu meaning kita tarik orang-orang untuk join HD. Kita masukkan dalam group dan kita coach sama-sama. Faham tak macam tu? Itu maksudnya jadi coach HD. Jadi kita lebih bermotivasi lah kan. Kita dah promote cara hidup sihat untuk orang. Kita dah bagi tahu ini cara yang terbaik untuk turun berat badan. Jadi kita sendiri pun kita dah kena maintain lah berat kita kena maintain KPI kita sebab kita dah ada orang-orang bawah kita dah ada a group of circle of friends di bawah kita. Contoh kan kita contohnya kita nak katakanlah kita nak ajar anak kita kan masa PKP dulu, ingat tak? Kita semua dah jadi cikgu balik kan. So kita study balik, nak kena belajar balik, nak kena ajar sains, anak dah jam 4, nak kena ajar balik. So kita baca balik. So macam itulah, bila kita dah jadi coach HD, nanti kawan kita tanya, kenapa kita kena minum jus malam? Kita pun study jus malam, tanya Dr. Adibah, tanya saya, tanya Coach Nora, apa kebaikan jus malam ni? Jadi dengan sendirinya, kita sendiri pun akan continue dengan benda tu sebab kita sendiri dah jadi cikgu lah dengan kata lain. Jadi yang saya nampak lah mereka yang maintain, KPI dia maintain adalah siapa yang jadi coach HD. Maksudnya yang ada orang di bawah dia. So itu penting untuk kita cuba tarik orang lain bersama dengan kita. Okay, so next. Okay, so kita masuk ke saya punya menu saya yang ketiga ya, menu of discussion kita. Cara untuk memperkenalkan HD, sepintas selalu macam mana kita nak memperkenalkan HD kepada orang lain. Tapi sebelum tu saya nak mention sikit lah. Yang ni slide ni saya yang masa saya share dengan Cikgu Diana, saya tak buat lagi. Ada satu slide lagi saya nak semua orang faham cara untuk maintain KPI ni. Kita jangan semata-mata tengok kepada
pemakanan kita. Faktor-faktor lain juga kita kena ambil kira lah yang telah kita ajar dalam HD, iaitu stress level kita kena jaga juga. Lepas tu tidur yang berkualiti seperti yang kita ajar dalam HD. Bukan kata selepas buat HD dan dah tak apalah, dah tidur lambat pun tak apa, dah habis dah kursus HD, dah graduate with flying colours, sekarang boleh tidur suka-suka hati je. Tak boleh macam tu. Okay, so yang tu kita kena jaga juga ya. Kita punya sleep pattern tu kena jaga, kena teruskan lah sebagaimana yang kita belajar dalam HD. Okay, lepas tu yang ketiga adalah exercise. Exercise ni penting sebenarnya untuk kita buat, dan saya rasa ramai orang macam ni tau. Bila kita buat HD ni, kita cuma fokus kepada pemakanan kan. So kita tak pernah monitor lah exercise. Saya tak pernah tanya, okay dah Cikgu Diana exercise berapa kali seminggu, kita tak pernah monitor. Tetapi exercise is very very important. So untuk maintain, untuk kita kekal maintain dalam KPI kita, kita kena continue with our exercise jugalah. Kita kena ada some sort of exercise at least 3 or 4 times a week. Satu exercise ni dia hendaklah benda yang menggembirakan kita lah. Kita tak boleh memaksa exercise ni sebab dia akan increase kita punya cortisol level juga. So untuk pasal exercise ni kena cari orang yang lebih pandai lagi lah bercerita pasal exercise. Kita ada juga beberapa coach dalam grup ni. Kalau ada siapa yang nak session berkenaan dengan exercise, kita boleh buat. Tetapi exercise pun penting juga. Kita jangan untuk maintain KPI ni, exercise pun penting juga. Walaupun sebenarnya nak buat HD dulu, waktu masa HD dulu you all rasa macam wow best je, tak payah pun nak exercise, boleh turun 5 hingga 6 kilo kan. Tetapi exercise tu sebenarnya penting. Okay, so next yang last kali lah saya go through very briefly lah macam mana kita nak introduce HD to our circle of friends. Okay, so saya letak kat sini our HD. Okay, sekarang ni HD ni milik siapa? Siapa punya HD ni? Okay, ilmu dalam HD ni kita semua tahu, kita semua. Milik kita semua. Apa yang Dr. Adibah bagi kepada kita semua itu adalah milik kita semua. Dan okay, I have to tell you Dr. Adibah bagi benda ni kepada kita, kita tak ada pun coaching fees. Dr. Adibah ni kan kalau tanya saya lah, yes ada ramai doktor-doktor celebrity out there, tapi kalau saya nak bandingkan knowledge physiology Dr. Adibah ni, saya bukan nak memperkecilkan siapa-siapa ya, tapi saya nak bagi tahu anda semua yang berada kat sini bertuah sangat kita dibimbing oleh Dr. Adibah yang tak mengenakan coaching fees pun kepada kita semua, okay. Dan don't be surprised untuk doktor-doktor selebriti yang ramai-ramai dekat Facebook tu semua tu, ada yang sekali nak jumpa saja dah kena bayar 1,000. Jangan terkejut ya. Kalau nak jumpa Dr. Adibah, nak jumpa saya free saja, nak tanya dalam grup free sahaja kita jawab. So ilmu yang kita bagi tu, that is yours, now belongs to you. What do you want to do with that? Ilmu kesihatan yang kita ada. Okay, saya nak beritahu ya, kita ni hidup sekali sahaja. So kita choose sama ada kita hidup untuk memberi manfaat kepada orang ataupun kita just nak duduk diam-diam, manfaat tu kita simpan kepada diri kita sendiri. Okay, so we have to remember kita hidup sekali sahaja, so kita manfaatkan kehidupan kita tu. So now this HD is your HD, our HD. HD ni belongs kepada kita semua. Ilmu yang kita bagi, ilmu yang banyak dalam Telegram tu semua belongs to you. Kita dah masukkan you all dalam Telegram group, kita dah coach you sepanjang 42 hari dan ada yang berada dengan kita ni dah berapa tahun dah bersama dengan kita, dapat banyak dah segala ilmu tu. Kita tak nak ke share ilmu tu dengan orang lain. Dr. Adibah ni share kepada you all bukan untuk disimpan, untuk kita share kepada semua orang yang kita kenal. Macam tu. So saya rasa lah kan anda semua pun macam saya juga, bila kita introduce HD ni kepada orang ni kan, maybe dalam 50 orang berapa je yang nak percaya kan, betul tak? Dan kita rasa frustrated tau. They come up with macam-macam alasan, macam-macam excuse. Padahal kita share nak suruh diorang sihat kan. Nanti macam-macam pula alasan diorang. Nak pula ada pula cakap nak jual produk lah tu. Kan betul tak?
if this is all about selling product, banyak lagi kita boleh jual produk-produk lain kan, betul tak? It's not about selling product, but it's about giving the best kepada orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kenal, kita nak cuba bantu. Kan, betul kan? Jadi memang saya tahu the frustration is there bila kita cuba share benda ni dengan orang. Frust kan bila orang macam-macam alasan dia. So let's go to some of the excuses, alasan. Okay, no, saya tak akan guna perkataan alasan, cabaran dia. Okay, next slide ya Dayan. Okay, how to begin dulu. Macam mana kita nak bermula ni? Keep sharing. Nak share apa? Share achievement kita. Apa yang kita dapat bila kita buat program ni. Okay, saya nak tahu ya, ada tak orang sesiapa kat sini yang dia buat HD yang tak ada apa-apa benefit pun. Dia rasa macam, ya Allah, useless ni aku buat HD ni, aku tak dapat apa-apa pun. Tak ada ilmu baru pun. Ilmu semua ni aku dah tahu. Nonsense je lah yang diorang ajar ni. Sakit kepala lah nak ikut, nak kena tunjuk mil. Ada siapa yang rasa macam waste of time je lah HD ni. Ada tak siapa dia ikhlas yang nak tahu ya? Ada tak orang yang rasa macam tu? Cuba tengok dalam chat box. Ada tak orang yang rasa macam tu? Ada tak? Ada tak siapa-siapa yang rasa macam tu? Okay, tak apa. Next slide Dayan. Okay. Jap. Sorry. Sebelum okay, sorry. Right, kita keep sharing kita punya achievement. Lepas tu kita kena bagi tahu lah kita ada support group. Support group, dalam group ni we are giving the support group sampai sekarang ni, we are giving support group ni kepada orang yang dah lama ber-HD pun kita still bagi cara-cara untuk maintain. Okay, kita ada powerful meal plan, antioxidant juice dan semua yang kita buat tu ada underlying physiology dia. Okay, so kita share benda ni dengan orang. Next Dayan. Kita ada flexibility, kita boleh reverse, kita boleh alas, kita boleh bilas dalam program ni dan setahu saya lah tak adalah program-program yang lain yang di dalam program tu dia ajar cara untuk okay, if you cheat this is what you do. Tak adalah setahu saya so dalam program ni kita fleksibel. Okay, macam contohnya ramai yang tanya saya, doktor macam mana ni esok saya ada jamuan kat sekolah, esok saya ada high tea dengan kawan-kawan saya. Okay, this is what you do. Kita selalu bagi panduan macam mana. Ada cara untuk ada flexibility kita. Okay, and then next kita ada various package. Kalau ada siapa-siapa yang belum lagi Dayan. Okay, various package dalam HD ni kita tak ada kata nak join HD okay terus kena bayar 2,000 ke, tak ada So maksudnya ikut kepada kemampuan masing-masing. Kita boleh start dengan small package dulu. And then kita ada individual assessment dengan coaching. Alright, next slide Dayan. Okay, ini selalunya mula-mula masa saya buat slide ni saya tulis saya duk fikir apa yang nak buat alasan. Saya guna perkataan alasan. Tapi sebenarnya perkataan alasan tu salah. Sebab maybe benda ni bukan alasan pun kepada diorang. Memang diorang truly rasa benda tu macam tu. Dia rasa apa dia cabaran nak buat HD ni, nak kurus tapi apakah cabaran-cabaran. And kita kena put ourselves in their shoes. Kita jangan condemn pula, engkau ni nak kurus tapi cubalah buat kan. Kita jangan nak condemn. Kita kena ada some simpati kepada diorang. Kita cuba cari apa sebenarnya masalah kau. Kenapa kau tak nak buat ni? Okay, kalau dia kata mahal. Okay, right. Mahal ni sebenarnya kan kita boleh bantu. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak buat HD, bila kita register diorang di bawah kita boleh bantu dia dapatkan dengan harga murah dengan terus dapat 30%. Macam mana kita nak buat? Kita boleh guna SYJ pack. Okay, yang ni kena tanya coach masing-masing macam mana nak buat. Kita beli SYJ pack tu dengan harga 5% tetapi kita tak rugi sebab kita dapat balik bonus tu kepada kita. Alright, so kita jadikan terus dia 30%. So kita bantu dia. So kalau dia kata ini adalah mahal. Okay, now mahal ni pun satu sebenarnya. Kalau kita rasa nak sihat tu mahal, apakah itu kos sakit? Sakit itu lebih mahal lagi kos dia. Bukan saja dari segi duit, kos dari segi emosi,
dari segi masa, dari segi komitmen kerja kita, betul tak? So apabila ada orang yang bagi tahu benda ni mahal ke apa, kita cuba bantu dia, dan pada masa yang sama kita cuba ingatkan dia, kos sakit itu lebih mahal. Dan lagi satu kita jangan underestimate orang. Macam saya kan, kadang-kadang kan kalau patient pergi klinik saya, kadang saya kesian juga tau kalau tengok. Saya rasa macam dia mampu ke nak buat kan. Kita pun tak apalah, tak payah share lah HD dengan dia kan. Rasa sangat macam, ya Allah, aku rasa kalau dia buat HD ni memang bagus sangat. Tapi kita rasa macam dia tak mampu. Tengok-tengok minggu depan, bulan depan datang Zak bawa kepada saya, tunjuk apa tahu, macam-macam produk dah, beli dekat Facebook lah, beli dekat Shopee lah, ada kawan dah recommend, ada jiran lah recommend. Kadang-kadang rasa nak menangis tahu, dia bawa benda-benda jus yang harga beratus-ratus yang kadang-kadang tu just ekstrak gula tau. Kononnya ekstrak buah yang bagus untuk kencing manis, dia rasa segar bila dia minum. Of course lah you rasa segar, you minum gula kan. So kadang-kadang saya rasa nak menangis tengok apa yang dia orang bawa kepada saya, orang yang kita rasa dia tak mampu. Tetapi apabila seseorang tu sakit, dia orang akan cari rawatan. Faham tak? So dia akan cuba cari rawatan, dan you all nak ke tak, dia orang pergi cari benda yang macam mengarut lah kat luar sana. Sekurang-kurangnya kalau kita offer dia HD, kita tahu this thing works, satu. Dan lagi satu, kita tahu kita dah masukkan dia ke dalam satu grup bersama a group of doctors, physiologists yang akan ajar cara untuk sembuh penyakit dari segi medical. Kita tak pernah berlawan dengan ini tau, dengan modern medicine cara kita. Kita tak suruh pesakit kita berhenti ubat tau. Jadi sekurang-kurangnya benda ni mahal pun ada harga pada mahal tu. Ada sebab kenapa benda tu mahal. Contohlah kan, kenapa harga Mercedes dengan kancil tu berbeza? Dia adalah beza dia kan. Sebab tu yang tu namanya Mercedes, yang tu kancil kan. So if you pernah drive, then you tahulah perbezaan dia. So at least kalau HD ni mahal pun, it is very good. Saya kadang-kadang itu jelas saya bagi tahu kepada orang yang datang kepada saya. Okay, tak apa, saya ada buat program ni. Okay, if you really want to get better, if you really want to lose weight, stop. Jangan pergi beli ubat ke apa-apa kat tempat lain. Just go back, fikir kalau you really want to dengan cara yang betul, datang balik jumpa saya. Kita make sure people around us tahu kita buat program ni. Macam tu. Okay, so tak apalah kalau dia orang macam tak malas nak diet dulu ke, tak nak commit ke, tak ada kita make sure dia orang faham bahawa program ni ada dan kita ada science behind this program. Okay, antara cabaran lain ni dia orang cakap malas nak diet semula kan. So yang ni kita bagi tahu dia lah, dibuat jelas setakat yang dia mampu. Okay, sekurang-kurangnya kita dah masukkan dia ke dalam grup, dia dah ada ilmu tu. Okay. Okay, yang tak nak commit tu macam saya cakap tadi lah, buat setakat mampu. Tak ada masa nak masak. Okay, sebenarnya dalam HD ni bagi saya senang je nak masak, dia simple sahaja. Sebab sayur kita tak perlu masak. So kita ajarlah cara-cara yang simple kepada dia. Okay, next slide Dayan. We are actually running late juga. Okay, takut healing crisis. Ada orang bagi tahu ni pasal healing crisis. Actually kalau saya sendiri on introduction HD kepada someone, saya tak akan sebutlah healing crisis ni. Pertama, sebab bukan semua orang dapat healing crisis tu. Dan yang kedua, macam benda ni benda yang negatif kan. So kita sebenarnya tak perlu highlight, dan healing crisis ni biasanya very mild. That's why kita nak orang yang nak buat program ni kena melalui kita, kena register with us. Tak boleh buat diam-diam kata okay tak apa, you nak buat HD tak apa, you tak payah masuk group, I yang handle you. Tak boleh macam tu. Dia kena masuk bersama kita, follow cara kita, jangan guna produk sendiri sebab kita tak nak dia go into healing crisis di mana kita tak ada di bawah pengawasan kita. Okay. Lepas tu ada juga yang bagi alasan ataupun cakap halangan dia nak berdiet ni sebab dia selalu vacation, berhenti jalan-jalan cari makan. Okay,
sebenarnya this is the reason why you should do HD. Sebab kita nak pergi bercuti dalam keadaan yang kita tak perlu rasa macam ni ya. Macam saya sekarang kalau dulu saya pergi bercuti tu adalah juga rasa macam takut nak makan kan, dulu takut dengan makanan, takut dengan nasi. Tapi sekarang bila pergi bercuti tu macam relax je, boleh makan je apa saja sebab kita dah tahu cara untuk reverse. Kita dah capai KPI kita kan, kita tahu dah cara nak reverse. So kita balik semula ke tempat kita, kita ada cara kita untuk reverse kan. So kalau kita sentiasa nak bercuti, nak jalan-jalan cari makan, that is the reason why we should do HD. Okay. Tak suka makan sayur ni juga ada juga yang bagi antara alasan yang diberikan oleh kawan-kawan diorang tak suka makan sayur. Okay, tak apa, yang tak suka makan sayur ni kita boleh ajar buat sayur dengan cara sedap. Ramai yang di bawah bimbingan saya daripada tak suka makan sayur dia jadi veggie lovers selepas buat HD ni. Dan sebenarnya apa yang kita boleh buat satu lagi, kalau yang tak suka makan sayur, with meal diorang boleh blend sayur macam cara buat AO juice tu. Untuk tambah nutrisi sayur. Sikit aja boleh makan sayur, tak larat lah nak kunyah sayur banyak-banyak ni kan. Gigi pun dah tak kuat ke for example lah kan. So kita, tak apa, kita top up dengan blend macam AO juice tu, letak banyak sayur, tak payah letak nanas pun tak apa sebab nanas dah buah, nasi kita dah ada karbo, so kita blend sayur. Boleh juga. Okay, lepas tu ada juga guna alasan guna produk MLM, skeptical dengan supplements. Okay. Ada yang, yes saya tahu ada yang bagi alasan macam ni, tetapi kan bagi saya lah, apa yang saya tengok dalam HD ni, apa yang saya belajar lah kan, siapa yang berfikiran positif dia akan dapat result positif. So kalau guna produk MLM pun, kalau guna supplements pun, kalau kita boleh jadi baik, so what? Tak ada dosanya kan nak guna MLM, nak guna supplements lagi pun dalam Forever ni dia syariah compliance. Ramai ustaz-ustaz yang buat Forever ni. So tak ada masalah bagi saya. Saya tak ada masalah kalau orang nak kata ni doktor guna produk MLM. So what? I have helped so many patients. I have helped so many people dengan cara HD ni. So tak ada salahnya bagi saya. So jadi kan contohnya kita ada orang di depan kita kan. Kalau dia nak sihat, dia tak nampak benda negatif tu. Dia nampak benda yang positif. So kalau MLM pun, kalau benda ni bagus, kalau supplements pun kalau benda ni bagus, so why not? Faham tak maksud saya? So dalam hidup kita ni kita kena sentiasa berfikiran positif. Okay Dayan, next. Ada lagi tak? Saya rasa Cik Budiana, where are you? Ada, okay. Sekolah selalu ada jamuan. Okay, again, yang ni sebab sekolah ada selalu jamuan lah. Kita kena ber-HD so that lepas daripada ni kita boleh enjoy jamuan-jamuan tu semua sebab badan kita dah, KPI kita dah capai dah. Macam tadi kan Dr. Noraini cakap, dia dah lama nak makan nanas, sekarang dia dah dapat makan nanas. Sebab dulu dia takut, dia ingat gastrik dia tu nanas akan make it worse. Ramai yang macam tu sebenarnya yang tak nak buat sebab makan nanas lah, lemon lah. Jadi sekarang dia dah boleh makan nanas. So kalau dah sekolah selalu ada jamuan tu, kita buatlah HD so that kita boleh enjoy jamuan tu nanti. Okay? Dah tua tak nak pantang. Okay, kalau kita ada parents yang dah tua ataupun mak-mak saudara kita yang dah tak nak berpantang, tak apa, kita buat AO juice sahaja pun dah cukup. Buat AO juice dekat diorang, minumlah 2 kali sehari ke, dan that's good enough. Okay, family tak buat HD, susah nak masak. Okay, yang ni back kepada yang saya cakap tadi lah. So buatlah the whole family HD. Tak ada masalah, tak salah pun kan. Macam saya sendiri pun I started with myself. Lepas tu anak-anak saya pun suka makan non HD saya. So dia sama makan. Okay, tak suka dengan protein soya, nanas, tempe, tahu. Ada yang tak suka. Okay, let's say you have friends ataupun siapa-siapalah yang nak buat HD. Tapi dia tak suka soya, dia suka tempe, tak suka tahu. Okay, tak apa. Tak suka tempe, tak suka tahu, tak apa. Makan protein lain. Banyak lagi protein lain. Kalau dia kata dia tak suka nanas. Okay, tak apa. Permulaan, buat AO juice tak payah letak nanas dulu kalau dia tak suka sangat lah. Nanti bila dia rasa tak sedap mungkin dia cuba tambah. Okay. Sama juga yang tak suka protein soya. Ramai yang cakap dengan saya. Actually bukanlah ramai sangat tapi ada.
yang cakap dia tak suka protein soya lah apalah, tapi in the end diorang akan guna juga dan suka sebab Forever Light kita tu sedap sangat rasa dia. So in the end semua orang akan guna juga Forever Light tu. Okay, next Dayan, ada lagi tak? Okay, so itulah dia. Tadi kita dah cover dua aspek lah untuk berjaya, untuk KPI kita dan untuk kita sukses, untuk kita introduce HD kepada orang. So what is the key to the success? Next slide Dayan. Konsistensi. Yang ni kita kena ingat, kita kena konsistensi. Kita kena sentiasa cakap aja dengan orang. Tak apa, kita share, kita jumpa orang ni kita share, kita jumpa dengan orang tu kita share. Kita jangan sampai nampak kita memaksa, tapi kita kena sentiasa konsisten lah dalam apa yang kita buat. Untuk diri kita, untuk KPI kita pun kita konsisten, dan untuk kita introduce kepada orang lain pun kita konsisten juga. Okay? Lagi Dayan, next. Rasa tak ada dah kot. Okay, positive minds will get positive result. Itu saya memang nampak sangat dalam HD ni. Siapa yang selalu negatif je dia kata, kenapa nak kena makan sayur, kenapa nak kena ada snacking time, yang dalam HD, yang sebenarnya tak ramai dalam HD ni, yang sebelum bermula tu yang banyak negatif dia. So selagi diorang berfikiran negatif, diorang tak akan dapat positive result. Kita cuma akan dapat positive results kalau fikiran kita positif. Macam tu. Okay? So I think that's all. Sorry lah ni panjang sikit sampai pukul 11 dah ni. Ada tak soalan? Saya tengok chat box kejap ya. Setuju sangat, sakit lagi mahal. Okay. Kita dah guna around insurance untuk operation dan treatment. Betul. Okay, memang mahal. Time tu ada insurance. Walaupun banyak treatment namun tiada kesudahan. Hospital, ubat dan sakit berpisah tiada. Syukur akhirnya Allah Maha Penyayang temukan saya dengan HD Coach Ustaz Zaidah dan Dr. Adibah pada Julai 2021. Sujud syukur dan nikmat sihat ni. Alhamdulillah. Itulah dia nikmat sihat kan. Sangat best lah nikmat sihat ni. Okay. Ya, okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada dah kot kan? Semua orang dah mengantuk saya rasa. Kalau ada apa-apa soalan nanti kita sambung dalam grup lah. Okay, saya rasa saya haraplah sedikit sebanyak sesi malam ni telah membantu anda semua lah ya. Sementara kalau ada sesiapa yang nak fikir pasal soalan tu, ada tak? Dr. Adibah ke, Cikgu Diana ke, Coach Nora nak tambah apa-apa lagi? Ya Mah. Rasa dia dah complete dah Mah. Alhamdulillah, very good sangat. You all kalau nak follow, make sure follow those yang memang dah ada proven result lah. Okay, so dan orang-orang yang pada yang baru lah, dekat sini saya nampak masih ada nama-nama yang baru. For those of you yang kalau dengar balik recording, if you are newbies, make sure kita follow orang yang dah dapat bukti result dia. Bukannya sekadar orang yang macam tin kosong cakap pompang-pompang bagi teori saja. So dalam program kita ada teori, practical and result terus. 3 benda, 3 in 1. Dia bukan sekadar teori. Program diet dekat luar banyak sangat teori semata. So orang-orang yang bercakap pada malam ini dan juga pada sebelum-sebelum ni kita buat talk dan sebagainya, those are people yang memang you all boleh letak your trust, you boleh letak you punya listen punya ilmu-ilmu tu you boleh dapat, dan insyaAllah just follow saja. Dah tak payah dah nak tebas-tebas jalan kita nak lalu. So jalan tu dah sedia ada, they all dah tebas dah. Kita orang dah tebas-tebas dah, clear dah pathway. Just follow saja, itu saja. Very good. Congratulations Dr. Rahma, Cikgu Diana dan juga Coach Nora. Itu saja. Okay. Okay, lewatlah kita buat. Semua you are on mute. Rahmat. Mute. Dr. Rahmat unmute dulu. Unmute, Sorry.
Okay, ada apa soalan lagi tak? Okay. Okay, insyaAllah lah tu. Tak ada ya? Okay. So tak apa, kita sudahi. Kalau ada apa-apa soalan nanti kita sapa dalam grup ya. So kita sudahi majlis ni dengan apa? Surah Tasbih Falah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih Dr. Adira. Terima kasih Dr. Rahma. Bye. Terima kasih doktor.